Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, baik. Untuk kelas hari ini, we will discuss the solution for exercise that you have done last week. Okey, hari ini kita bincang soalan-soalan exercise yang kamu dah buat minggu lepas. Cikgu ada bagi 4 soalan kan. Mastery Q 13.1, 2 soalan yang pertama. Lepas tu Mastery 13.2, 2 soalan yang pertama juga. So hari ni kita just bincang sahaja kita punya solution. Okay, so kita akan pergi one by one. Okay, untuk 13.1 ni mengenai Pythagoras theorem lah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. In the diagram, PQR is a straight line. Calculate the length of QR. Okay, kita nak cari panjang QR dekat sini. So, QR, kita pergi soalan yang pertama dulu So, kalau kamu tengok QR dekat sini, kita memerlukan information lain lah. Kalau nak guna Pythagoras theorem, kita tahu sebelah sini adalah hypotenuse. So, kita tahu kita boleh cari panjang QR kalau kita ada side yang kat sini. Tapi kita tak ada lagi side SQ. So firstly kita kena cari side SQ. Ni soalan yang pertama. Okay, mula-mula cari panjang segmen SQ. So SQ ni adalah kita akan ambil triangle yang pertama ni. Kita ambil yang tu dulu. So panjang SQ adalah, kita akan gunakan konsep kita nak cari SQ tadi. Kita akan guna konsep ni lah, konsep Pythagoras, yang mana ini pun adalah hypotenuse. So dalam konsep Pythagoras kita tahu 34 kuasa 2 adalah 30 kuasa 2 tambah dengan SQ tu kuasa 2 kan. Ini adalah Pythagoras theorem. Okay, so kita akan cari SQ. So SQ adalah 34 kuasa 2 tu kamu kira siap-siap. Kamu tekan kalkulator kamu. Kalkulator. Okay, so 34 kuasa 2 tu actually 34 darab 34. Kamu akan dapat 1156. Ni kuasa 2 masih ada ya. Cikgu cuma pindahkan dia ke kiri. Okay, minus dengan 30 kuasa 2. So, 30 kuasa 2 pula adalah 900. So, kamu kira. So, dekat sini SQ adalah 1156 tolak dengan 900. So, kamu akan dapat 256. Ni masih ada square ya. Kemudian barulah kita square root both side untuk dapatkan SQ. So SQ adalah square root 256. Kamu carilah kan square root 256, tekan kalkulator. Tak payah kira manual lah. So dapat 16. So SQ dekat kita dah tahu SQ adalah 16 cm. So apabila kita dah dapat SQ, barulah kita boleh cari QR. So kita nak cari panjang QR. Ini yang main kita nak cari sebenarnya. Sama juga kita akan guna Pythagoras theorem. Kita ambil yang paling panjang adalah 20 kuasa 2 sama dengan, so SQ kita dah tahu 16 kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okay, so kita nak cari QR. Yang ni cikgu buat macam ni dah. QR ni maintain sebelah kanan dulu. Kita pindahkan. Okay, cuma 20 kuasa 2 adalah 400 tolak dengan 16 kuasa 2. Tapi 16 kuasa 2 ni kita kira terus adalah 256. So 400 kamu tolak dengan 256 dulu. 400 tolak 256. So kamu akan dapat 144. So QR square is 144. So macam nak QR, kita square root both side. Macam tu kan. So nanti dapatlah QR. So QR, kamu tekanlah square root 144 dapat 12. So ni adalah jawapan akhir kamu.
So ingatlah, basic dia kita cuma nak cari, kita cuma nak tahu formula Pythagoras theorem, iaitu hypotenuse, side hypotenuse, cikgu tak ingat lah ejaan hypotenuse macam mana. Tapi cikgu hypo lah. Hypo ni maksudnya hypotenuse ya. Hypotenuse kuasa 2 adalah hasil tambah another two side. Kuasa 2 juga kan. So let's say lah kita bagi nama side lain tu. Kita tulis dalam ni lah. Kita buat ada rectangle untuk mudah faham. So this one C, let's say tu C ni adalah A, ni adalah B. So C kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So ni basic formula kepada Pythagoras theorem. Okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. In the diagram, PQR and RST are straight lines. Calculate the perimeter of the shaded region. Shaded region yang mana? Yang ada colour ni lah shaded region. Okay, so kita nak cari perimeter. So untuk cari perimeter, kita kena cari perimeter ni tau. Kita kena cari ni QS. Kita kena cari ST. Yang ni dah ada. Dengan kita kena cari QP. Okay, so kita kena carilah semua tu. Cikgu ni sikit. Zoom out. Okay. So soalan nombor 2 pula kita akan jawab. Okay, first kali untuk selesaikan soalan ni, kita banyak benda yang kita nak cari kan tadi. Kita nak cari yang ni dengan yang ni. Okay, let's say lah kita decide untuk cari yang ni. Kita tak ada idea. Sebab kita tak tahu panjang yang ni berapa. So kita kena cari panjang yang ni untuk cari panjang yang dekat sini. So untuk cari panjang ST, dia adalah RT minus RS. Cuma RT kita dah tahu. RT adalah 12. Yang kita tak ada adalah RS. So RS tu kita boleh cari menggunakan Pythagoras theorem tadi. So kita nak cari RS. Ni yang kita nak cari first lah mula-mula. Cikgu highlight dulu. Yang kita nak cari RS. Okay, so RS ni dia adalah rectangle yang kecil. So 5 kuasa 2 adalah hasil tambah 3 kuasa 2 tambah RS kuasa 2. So kita akan cari RS lah. So RS adalah 5 kuasa 2, 25. 3 kuasa 2 tu pindah jadi tolak. 3 kuasa 2 adalah 9. So 25 tolak 9, kamu akan dapat 16. Ni RS square. So bersamaan dengan RS square. So untuk cari RS, kamu kena square root. So dapat square root 16, 4. So RS adalah 4. So settle, kita dapat RS. So kita boleh cari ST sekarang. So ST adalah 12 tolak 4, iaitu 8 cm. Okay, so dapat ST. So ST dah settle. Benda lain yang kita kena cari adalah QP. Nak cari QP adalah RP tolak dengan RQ. So kita kena cari RP dulu. RP yang mana? RP yang panjang ni. So yang panjang kita akan guna rectangle yang besar. So rectangle yang besar adalah 13 kuasa 2 samaan dengan 12 kuasa 2 tambah dengan RP kuasa 2. So kita cari RP. RP adalah 13 kuasa 2, kamu kira lah, tekan kalkulator. Dapat 169 tolak dengan 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 adalah 144. So kamu akan dapat RP kuasa 2 adalah, so kamu kira 169 tolak 144, kamu akan dapat 25. So untuk cari RP macam biasa, kita akan square root both side. So kita akan dapat 5 cm. So RP adalah 5 cm. 5 cm lah, ada cm.
unit dia kan. So kita boleh cari QP dekat sini. So QP adalah 5 cm tolak RQ. RQ berapa tadi? RQ 3 cm. Ni kita ganti. Kita dah tahu dah tadi RQ 3 cm. So RQ adalah 3 cm, maka QP adalah 2 cm. Okay, so complete lah side-side yang kita nak cari. So untuk cari perimeter kita tambah je semua. Sebelum tu cikgu up sikit tulisan ni sebab tak muat. Okay, so kita nak cari perimeter. So perimeter shaded region, ni perimeter shaded region ya adalah, so kita tambah lah semua. Ni tadi QP 2 cm, ni 5, RS adalah 4 cm, ni 13. So kita tambah semua. So 2 cm tambah 5 cm tambah 8 cm tambah 13 cm. So kamu totalkan semua, kamu akan dapat 28 cm. Settle lah soalan yang kedua. So memang Pythagoras theorem ni teorem yang mudah, tak susah. Kamu kena ingat ini sahaja. Okay ya. Okay, right. Sekarang kita akan move forward pada 13.2. So 13.2 actually ada we have two question also. This one is question 1 and then this one is the second question. Okay, for the first question, okay, ingat ya dalam 13.2 kita bercakap mengenai converse. Converse untuk Pythagoras theorem. Converse dia ni macam mana? Okay, macam yang kamu dah tengok pada video sebelum ini. Kita tak tahu lagi triangle yang diberikan tu adakah dia right angle triangle. Sebab kamu kena ingat Pythagoras theorem adalah teorem yang melibatkan right angle triangle. Kalaulah sesuatu triangle tu bukan right angle triangle, so kamu tak boleh apply. Bukanlah kamu tak boleh apply, kamu bolehlah kata kamu tak boleh apply. So apabila diberi sesuatu side, kita boleh decide sebenarnya. Contohlah cikgu ada triangle. Triangle ni kamu tak tahu lagi adakah ini right angle triangle. Kita tak tahu sebab bentuknya tak pasti. Side dia pun kita tak pasti, angle dia pun kita tak pasti. Okay, so contoh yang A kan. Kita cakap mengenai soalan A ya. Okay, soalan A diberilah kita ada side 9. Let's say lah kita letak lah secara logik. Kalau dalam konsep Pythagoras theorem, 41 akan duduk yang paling panjang. So kita nampak yang bawah ni paling panjang kan. Ni mungkin 40, yang ni mungkin 9. Tapi kita sebenarnya tak tahu adakah ini apa tadi kita panggil right angle triangle. So kita boleh check. So kita kena anggap ni C, side C. This one is side C. This one is B. This one is A, contoh. So kalau dia adalah right angle triangle, maka kita tahu C kuasa 2 mesti bersamaan dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. So kita check. Okay, so let's say kita nak check C. C kita letak 41 tadi kan. So C square adalah 41 square. So kita kira lah pakai calculator kan. Kamu tekanlah calculator kamu. 41 square. Salah tekan. 41 square. Okay, kamu akan dapat 1681. Okay, kemudian kita akan check apakah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So A kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Kamu tekan je kalkulator. 9 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. So kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1681 juga. Untuk A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So dekat sini kita dah proof bahawa C square equal A square plus B square. Yang kita proof.
1681 sama dengan 1681. So, apabila dia sama, maka ini adalah right angle triangle. Itu cara dia. Dalam video sebelum ni pun dah ditunjukkan kan. So, kita just check je actually. Okay, kita tengok pula yang B. Contohnya B. Contoh B pula. Kita guna triangle yang sama. Cikgu copy. Letak kat sini pula. Okay, cumanya kita ubah sedikit lah. Kita ubah apa? Kita ubah number dia. So, kita ada 45. 45 paling panjang dekat sini. So, kita 35 dekat sini, 27 dekat sini. Ini untuk membantu kamu macam mana nak faham mana yang kamu nak kira. Oh, side C mesti yang paling panjang. Okay, so kita nak cari C square adalah 45 kuasa 2. Kamu tekanlah kalkulator kan. 45 kuasa 2. Saya tekan. So, 2025 ya. Okay, kemudian kita akan cari A kuasa 2 tambah B kuasa 2 pula. So, 27 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2. Ni pun tekan kalkulator je. 27 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2. So, kamu dapat 1954. So, dekat sini dah berbeza pula. Dekat sini kamu dapat C kuasa 2 adalah lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Cuma dari sudut ni cikgu salah susun ni sebenarnya. Ni patut atas. Kita dapat nilai dulu. Baru kita kata macam tu. So, ni pun sama actually. Ni bawah sikit. So, kita nak katanya 2025 lebih besar dari 1954. 2025 lebih besar dari ni. Maksud dia C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sebab cikgu dapat macam ni. So, bila cikgu dapat macam ni, ini bukanlah right angle triangle. Sebab ni kita nak decide je. So, this is not a right angle triangle. Okay, cumanya kita ada belajar kan. Kalau C lagi besar. Kalau C lagi besar, C ni lebih besar, bermaksud sudut dekat sini akan lebih besar. Kalau besar, sudut bertentangan dengan C, dia lebih besar. So, jadi nama sebenarnya ni. Nama dia ni kita panggil sebagai obtuse angle. Obtuse tak ada ED, sorry. Obtuse angle triangle. Ataupun kita panggil sudut C tu obtuse angle lah. Sudut obtuse ni apa? Sudut yang melebihi angle that more than 90 degree but less than 180. Itu adalah obtuse angle. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok lagi satu C. Okay, C pula kita ada sudut 2.5, 6, 6.5. So, kat ni kita tak payah lukis lah. Kita punya triangle kan, kita dah mahir dah sekarang ni. Okay, so kita akan cari C kuasa 2 adalah 6.5 kuasa 2. So, C kuasa 2 adalah, kamu tekanlah kalkulator. Benda sama je kan. So, kita just check. So, kamu akan dapat cikgu saya tekan 6.5 dan 6.5 kuasa 2. So, kamu akan dapat 42.25 Okay, kemudian kita nak cari A kuasa 2 tambah B kuasa 2 pula. Untuk soalan ni 2.5 dengan 6. So, 2.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So, kamu akan dapat 2.5 tambah 6 kan. Okay, kamu akan dapat
42.25 juga. So dekat sini kita kata yang mana ni sama kan. So bila sama kita kata C square adalah sama dengan A square plus B square. So this one adalah right angle triangle. Okay, selesai yang C pula. Sekarang kita tengok yang D pula. Yang terakhir D. D kita ada 85, 84, 13. Okay, kita tengok pula So C kuasa 2 adalah 85 kuasa 2. So 85 kuasa 2. Kamu dapat 7225. Okay, sekarang kita akan cari A square plus B square pula. So 13 kuasa 2 campur 84 kuasa 2. Berapa dapat ni? So 13 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2. Kamu dapat 7225. Sama dapat 7225. Okay, so dalam kes yang ni pun kita punya ni adalah right angle triangle. Kita kata C square sama dengan A square plus B square. Hence, therefore, ni therefore bukan hence, sorry. This one is therefore, this is a right angle triangle. Okay, so settle soalan 1 untuk 13.2. Okay, last one kita tengok soalan 2. So soalan 2 ni dalam bentuk ayat. Actually ayat je yang panjang-panjang. Apa yang kamu nak kena faham benda ni mengenai converse ataupun converse Pythagoras theorem lah. So basically Pythagoras theorem. So a carpenter wishes to fix a triangular piece of wood. Okay, kita ada wood lah sebenarnya. Apa panggil kita? Wood ni papan. Papan lapis. Okay, measuring. Kita ada satu papan lapis kan. Sebenarnya kita ada papan lapis. Okay, papan lapis ni dia kata dia punya measuring dia lah. Side ni 20, side ni 16, side ni 12. Kita anggap macam ni dulu. Okay, so sekarang ni dia kata dia nak cantikkan lah. Bukan nak cantikkan, dia nak fix. Maksudnya dia nak ni triangle ni kamu ada satu L shape. Kamu nak masukkan tertarik semua pula. Okay, buat ni je. Kita konon-konon ni kita nak masukkan dia. Boleh tak fix? Maksudnya boleh tak nanti ada L shape kita nak masukkan. Orang kata macam Lego kan. Kita nak sub. Cantik tak je nak masuk dalam L shape. So L shape ni kita tahu dia adalah 90 degree, ada sudut 90 degree. So kita check adakah kita punya papan lapis ni, piece of wood ni berbentuk right angle triangle. Tu sebenarnya lah yang kita kena buat. So macam biasa kita akan check lah. So C kuasa 2 adalah 20 kuasa 2. So adalah dapat 400. Kemudian kita check A kuasa 2 tambah B kuasa 2 pula. So 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. So kamu tekanlah kalkulator kamu kan. So kamu akan dapat 400 juga. Maka kita tahu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So this is a right angle triangle. So ini yang kita dapat. So sekarang ni tanya explain whether kan. So bila kita dah kira ni kita explain lah kan. Okay, the piece of wood could fix into the L shape wooden structure.
Because betul lah sebab dia kan. Because the piece of wood had 90 degree angle 90 degree angle. Okay, settle. Yalah sebab right angle triangle lah, so jadi 90 degree angle. Ataupun kamu kata the piece of wood is right angle triangle lah, pun boleh. So bila ada soalan mengenai explain ni, kamu buatlah ayat yang bersesuaian. Dia kata explain kan, adakah boleh fix? Kalau boleh cakap boleh lah kan. Alright, okay, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Okay, kamu siapa yang belum hantar lagi, ada yang belum hantar, sila hantar. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.